Guys, and welcome back to my channel. Kepada yang belum subscribe tu, subscribe dulu. Yang dah subscribe tu, terima kasih banyak-banyak. And korang dalam sembang Senin ni, aku nak share dengan korang pengalaman aku sendiri. Tak ingat tahun 2015 atau 2016. Okay, alright. So aku kenalkan diri dulu. Nama aku Faiz. Okay, and dulu tahun 2014 sampai 2016 aku 2016 ke 2015, lebih kurang macam tu, 2015 2016, pertengahan 2016. Okay, aku belajar dekat sebuah college tak ternama sangat tapi ada nama, Port Dickson, tapi bukan Poli PD tapi berdekatan lah. College aku ni berdekatan dengan KUIM. Kalau Melaka tahulah KUIM tu kat mana. Okay, alright. So aku nak ceritakan pengalaman aku. Pada satu hari aku nak balik, tak ingat malam tu hari Ahad, kalau tak silap aku hari Ahad. Biasanya aku akan balik daripada Melaka pergi balik ke college aku hari Ahad. And waktu tu dah dekat jam 12 lebih. Zaman-zaman tu tak ada covid lagi. Okay, and then aku dalam perjalanan aku tu dekat area Sungai Udang. Kalau orang Sungai Udang mesti tahulah, hutan simpan Sungai Udang biasanya kawasan tentera, dan selalunya pokok-pokok balak semua akan jatuh kat situ kat tengah-tengah jalan. Itu perkara biasa. Kalau orang Melaka, orang Sungai Udang, Masjid Tanah mesti tahu hutan simpan tu. Okay, and dekat sini aku nak cerita pengalaman aku. Malam tu aku tengah bawa motor dengan keadaan biasa, santai, dalam 70-80 macam tu. And then yang buatkan dia seram pada malam tu, yang peristiwa tu membuatkan aku teringat sampai sekarang. Yang waktu aku tengah on the way balik ke lalu jalan hutan simpan tu, keadaan motor aku tiba-tiba motor aku jadi berat. Tapi aku tak nampak barang apa. Waktu tu cuma time aku tengah lalu tu ada benda putih melintas dekat depan mata aku. Tapi benda putih tu dekat atas lah. Tengah bawa motor, kau pandang ke atas, tiba-tiba sup ada benda melintas. And lepas benda tu melintas, automatik motor aku jadi berat. So aku pun dengan tak fikir panjang, aku drop gear. Aku takkan motor aku problem. Dalam otak aku mula-mula sekali otak aku berfikir motor aku tengah problem ni. Mungkin sebab motor aku dah buat waktu tu pun, aku dah tak silap aku dalam 63 aku buat time tu. Tapi tiba-tiba rasa macam problem, berat semacam. Sebab aku fikir aku dah tukar minyak hitam semua, aku dah buat dah servis sebelum aku nak balik ke apa kan. Tiba-tiba berat. So aku perjalanan tu sampai ke Alam, Institute Akademik untuk perkapalan. Masih berat lagi kat situ. So hampir dekat jambatan antara Melaka dengan PD. Aku ikhtiar kuat-kuat. Dalam hati aku semua, aku baca Al-Fatihah, 3 kul, ayat kursi. Aku ludah belah kiri. Sambil tengah bawa tu aku tak nak toleh side mirror aku. Aku ludah belah kiri. And tiba-tiba motor aku jadi ringan dekat Kuala Linggi tu, dekat area Kuala Linggi. And then sampai ke college, kira dalam perjalanan tu alhamdulillah motor aku tiba-tiba jadi ringan balik. Dah tak berat macam yang sebelum ni. Kalau tak aku drop. Aku ingat mula-mula problem lah kan. So dalam perjalanan tu
berat. Dan lepas aku baca yang apa yang patut lah. Jadi tiba-tiba elok motor aku. So jadinya aku sampai ke college, jumpa Pak Gad semua ni. Aku mati enjin, and then aku naik ke atas. Tiba-tiba sampai bilik, aku buka pintu, aku pelik. Pasal diorang ni tiba-tiba baca Yasin semua. Baca Yasin. Lepas tu semua dalam keadaan gelap, duduk satu tempat. Aku tanya, korang apa pasal? Oh, tak ada apa-apa. Cerita je lah. Esok pagi. So jadinya aku pun dengan tak fikir apa, aku pun tidur. So keesokan paginya, aku tanya budak-budak rumah aku ni, apa pasal semalam kami kecoh lagi dengan baca Yasin kan. Zaman jahil kan, biasa normal lah tu. So aku tanya dia, apa pasal semalam? So aku punya asrama aku dalam college jugalah, area college juga. Dan rumah kita orang tak silap time tu tingkat 4. Tingkat 4. Rumah paling atas. Dia ada 4 tingkat, tapi paling atas lah kita orang. So aku tanya dia, apasal korang baca Yasin ni? Buka surah Yasin ni. Lepas tu diorang bagi tahu lah, semalam dekat tingkap beranda luar ni, tapi kita rumah tak ada beranda lah, saya kira ada tingkap yang boleh tengok luar. Ada Cik Poti tengah duduk kat situ. Ni diorang pun kelabah tarik lah. Pada sebelum kejadian tu, diorang cerita lah ni based on diorang cerita, diorang tengah tengok cerita Ia Wujud, and then diorang buka volume yang kuat, mungkin ialah zaman college kan, buka volume kuat, and then ada scene-scene yang ayat-ayat yang keluar daripada Ia Wujud tu membuatkan mungkin benda tu trigger, aku pun tak sure. And then tiba-tiba dia orang nampak lembaga Pontianak dekat tingkap. Lepas tu aku pun, lepas dia orang dah cerita macam tu, aku pun cerita kan aku punya yang aku kena malam tu jugalah, pada hari yang sama, malam yang sama. So aku cerita kan, aku bawa motor, tiba-tiba motor berat, lepas benda terlibat tu semua. Okay, so kita bersambung balik untuk part 2. Tadi part 1 dah habis, yang aku ceritakan pengalaman aku kena kacau dekat atas motor waktu on the way nak balik ke college, dan waktu kat college kawan-kawan aku kena. And then ni part 2, dekat college juga kita orang ada satu task waktu tu, kalau tak silap aku pertengahan 2015 macam tu. Kita orang ada assignment, aku 3 orang, kawan aku nama Najmi, bukan nama sebenar, and then seorang lagi Afif, bukan nama sebenar juga, and then aku, 3 orang. Tak silap aku lah, task tu kita nak oleh seorang sir yang dia suruh kita orang buat assignment tu, ceritakan tentang apa itu Melaka lah, apa itu macam mana Melaka dijajah tu dalam sejarah lah. Aku tak ingat assignment kita orang tu. And then Afif ni dia badan besar, one of housemate aku jugalah dulu waktu first sem aku berbadan besar lah. Alright, so kita orang, aku dengan yang Najmi tu bukan paksa lah, tapi kita bagi dia semangat untuk dia naik bukit Saint Paul, iaitu dekat Formosa tu, Tugu Formosa tu. So kita nak naik ke bukit Saint Paul tu, orang paksa dia untuk naik ke atas. So aku bangga juga ada kawan yang tak pernah nak mengalah, tapi walaupun badan dia besar, lagi besar daripada badan aku yang sekarang ni, dan dia boleh naik bukit
Saint Paul tu. Alright. So jadikan cerita, kita orang dah habis, dah snap gambar, buat assignment itu ini, cari apa yang konten-konten kita boleh buat dekat dalam assignment kita orang tu, sebab by grouping kan. So dengan kereta sewa yang kita orang sewa, Viva tak silap tu. Lepas tu kita orang akan balik, kita balik ke Polis. So dalam waktu kita orang balik tu dalam pukul 5.30 ke 6 macam tu. So ada agak 6.30 macam tu lah, lebih kurang. Dah agak lewat dah kat situ waktu tu. And then kita orang pun balik ke rumah masing-masing. And tapi tak silap aku, Afif tu masih lagi dalam rumah aku. Lepas tu dia dah start macam, yelah, penat naik tangga tu tak habis lagi, dengan badan besar tu. So tiba-tiba kita orang ajak dia turun, nak pergi syawek lah. Time tu, zaman tu syawek lah, zaman-zaman college lah biasa. So kita pergi syawek tu. And then dah nak dekat sampai ke maghrib macam tu, tiba-tiba dia diam tau. Apa hal mamak ni? Mungkin terlampau penat sangat kot dia naik tangga tu. So aku pun ikutlah dia. Aku dah tengok dia dah lain macam lah. Aku tengok gaya dia, gentak dia jalan aku dah lain macam yang mamak ni. So aku ikut, follow dia. Lepas tu bila aku follow tu, dan kita punya asrama dengan asrama perempuan jauh lah juga. Asrama senior, dekat Zora kita orang panggil lah. Kawasan tu memang ada laluan antara college kita orang dengan Zora tu, ada satu padang and ada satu pejalan kaki 5 kat situ. Memang terbuka lah tempat kawasan jalan kaki tu. Tapi sebelah, betul-betul sebelah jalan kaki tu ada rumput, kira semak samun lah. Dan sebelah sini padang. So time tu aku ikut je si Afif ni, menuju ke, dia sepatutnya nak balik rumah, tapi aku tengok dia menuju straight pergi ke pejalan kaki tu, nak ke Exora punya jalan tu. Cakap, mamat ni dah lain macam. Dia cakap nak balik. Aku cakap, apa hal mamat ni? Okey tak okey mamat ni? So tak apa, aku pun ikut dia sampai dekat depan asrama kita orang tu. Ada satu ATM bank rakyat, aku tak nak mention lah sebenarnya, tapi ada satu ATM kat situ. Aku dah tepuk dia, mamat ni tak boleh jalan ni. Lepas tu aku try ambil air. Time tu kebetulan aku ada botol air kat tangan aku. So aku ambil air, aku cuba baca ruqyah yang ada, yang aku boleh hafal lah. Macam yang part 1 tadi yang aku atas motor tu. So aku ambil apa yang ayat yang aku boleh nak baca, aku pun aku sekuk muka dia. Member tiba-tiba sedar. Lepas tu aku cakap, kau okey tak? Okey. Aku mungkin cuma letik dia sebab orang Kedah. Aku tak pandai bahasa Kedah. So aku cakap je macam biasa. Aku rasa penat nak balik rehat. Okey, so aku pun bawa lah dia berjalan. Dalam perjalanan balik, pusing balik U-turn tu, aku tengok mamat ni dah lain macam lagi. So aku tepuk belakang dengan ayat yang sama lah. Tepuk belakang, member dah nak tumbang mat. Kau bayangkan badan besar macam tu nak tumbang. Aku papah. Kau okey tak ni? Kau okey tak? So tak boleh. So aku pun macam, dah lain macam mamat ni. Aku bawa dia pergi surau. Time tu dah nak maghrib lah kan. So semayang maghrib. Cakap, mamat ni okey tak okey ni? Dia dah lain macam ni. So tak, sebelum tu ya aku ingat balik. Aku bawa dia sampai ke rumah dulu. Tu dia dah, malam tu dia ajak keluar lagi. Lepas makan kita orang kat cafeteria tu. So kita makan. Dia buat lagi hal yang sama. So dia pergi ke ATM tu, nak berjalan ke Exora tu. Lepas tu aku pun buat lagi benda yang sama. Nak patah balik tu, barulah time tu aku dah rasa lain macam mamat ni. Aku tu hantar dia pergi surau. Aku panggil ustaz.
panggil yang budak-budak yang apa, diploma halal ke apa, Islamik lah, bahagian yang ustaz-ustaznya. Aku bawa dia kat surau, so dia duduk diam, cakap dengan ustaz, "Ustaz, dia ni lain macam, dia asyik nak balik ke Izora je, padahal asrama kita kan kat atas je." Lepas tu ustaz pun tengok dia ni lain macam, tiba-tiba dia meronta-ronta. Dia dah macam kena kerasukan lah. Kerasukan, kejap lagi kita orang pun ramai-ramai faham je lah, badan besar, tiba-tiba kena rasuk. Kau rasa berapa kuat nak kena halang dia? Berapa ramai pula nak kena kepung dia? Dekat 8 orang kot, lebih kurang kepung dia. Grab dia. Lepas tu kita orang pun dengan ustaz pun keluar kan. Okey, dah jadi. Lepas tu tengok dia okey, so dia duduk tepi kat dinding, so dia duduk relax. Lepas ustaz tu keluar kan, terlepas pula. Dah malam tu kecoh. Satu blok perempuan pula kena kacau. So tak boleh jadi apa. So aku pun dah jam time tu dah. Memang kacau lah, kacau kat kuliah aku, tapi tak sampai ke pihak media ke viral ke, tak ada. So dapat kawal lagi beberapa orang perempuan, dia nampak macam nak lah, ada perempuan nenek tua macam-macam lah. Yang versi aku time tu aku sebab sibukkan dengan kawan aku ni, tu banyak versi yang belah perempuan. Ada jumpa kat kafe dekat atas, diorang nampak perempuan nampak kat atas kafe, ada bertinggi. So memang kecoh lah malam tu. Malam tu sangat kecoh. Dengan ustaz belai sana belai sini ni semua, warden semua kejar sana, lecturer semua sibuk kejar. Memang kecoh malam tu. Tapi alhamdulillah lepas keadaan tu dah okey lah. So itulah pengalaman seram Senin pada minggu ini. Nantikan untuk part ketiga. Yang part 3 ni aku akan sambung episod lain lah. So part 1 dengan 2 ni aku gabungkan sekali. So untuk part 3 korang kena tunggu untuk seram Senin. Alright, itu saja perkongsian untuk kali ni. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. And korang boleh komen kat bawah pengalaman korang ke, aku akan cuba ceritakan. Mungkin aku tak berapa pandai nak ceritakan, tapi aku just cerita by pengalaman je lah. So tak ada seram pun kat situ. Bagi aku tak seram, tapi mungkin bagi orang pengalaman-pengalaman tu seram lah. And kepada yang tak kuat, ya, jangan lupa amalkan 3 kul, Al-Fatihah dan Surah Yasin. Amalkan 3 tu. Itu dah cukup dah untuk pendinding korang. Ini based on aku belajar daripada dulu aku silat. So yang tu basic lah 3 tu. Ada lagi ayat-ayat ruqyah lain, tapi yang basic tu korang belajar lah 3 ni. Alright, I see you guys on my next video. Ciao.